Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Pada hari ini kita sambung lagi siri pengajian kita, dan pada hari ini kita masih lagi di bawah tajuk Pertahanan dan Pembukaan Wilayah, dan subtopik di bawah tajuk tersebut ialah berkaitan dengan kepimpinan. Jika pelajar-pelajar melihat dalam sukatan pelajaran di bawah 1.7.3, iaitu berkaitan dengan menilai kepimpinan dan sumbangan tokoh. Dan dua orang tokoh telah dikemukakan untuk kita nilai, iaitu yang pertama Salahuddin Al-Ayyubi dan yang kedua Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi pada kali ini kita lihat tokoh yang pertama terlebih dahulu, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan apabila kita ingin berbincang tentang seseorang tokoh, perkara pertama yang mesti dinyatakan ialah berkaitan dengan latar belakang tokoh, dan kita masukkan latar belakang tokoh ini di bahagian pengenalan esei kita. Baik, bila kita berbincang tentang sumbangan tokoh, maka sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi ini kita boleh lihat dalam tiga aspek yang utama, iaitu yang pertama kita boleh lihat dalam aspek politik, yang kedua dalam aspek ekonomi, dan yang ketiga dalam aspek sosial. Jadi dalam bidang politik ini, Salahuddin Al-Ayyubi telah berjaya membebaskan kota Baitul Maqdis daripada cengkaman golongan Kristian, iaitu setelah menghadapi peperangan demi peperangan seperti Perang Salib yang kedua dan Perang Salib yang ketiga. Kalau dilihat dalam Perang Salib yang kedua misalnya, Perang Salib kedua ini berlaku di satu daerah namanya daerah Hittin pada tahun 883 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 1187 Masihi. Peperangan ini dilihat sebagai memberi laluan untuk tentera-tentera Islam menawan kota Baitul Maqdis. Begitu juga kalau kita lihat dalam peperangan salib yang ketiga yang berlaku pada tahun 588 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 1192 Masihi, di mana pada ketika itu tentera-tentera salib Kristian ini telah bergabung dan membentuk satu kesatuan yang bersekutu di bawah panji-panji tentera-tentera salib untuk menggempur dan melawan tentera-tentera di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi ini. Antara gabungan tentera-tentera Kristian ini termasuklah Raja Richard dari England, Raja Philip Augustus, yakni Raja Perancis, dan Raja Frederick Barbarossa, yakni Raja Jerman. Walau bagaimanapun, kita lihat tentera-tentera bersekutu ini tidak mampu menghadapi tentera-tentera di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka gagal untuk menyaingi kekuatan tentera-tentera Islam tersebut, dan akhirnya mereka gagal untuk menakluki Baitul Maqdis. Inilah sumbangan pertama Salahuddin Al-Ayyubi dalam aspek politik. Sumbangan kedua Salahuddin Al-Ayyubi dalam bidang politik ialah membangunkan negara Islam. Sultan Salahuddin telah mengambil langkah untuk membangunkan negara Islam, yang pertama dengan cara memindahkan pusat pemerintahan Islam ke Mesir, dan ianya kekal selama 350 tahun. Selain itu, beliau juga telah membina dan memulihkan benteng Kahirah demi untuk mempertahankan kota ini daripada dicerobohi oleh pihak musuh. Tidak terhenti setakat itu sahaja, beliau juga telah membangunkan Pulau Ar-Raudah dan Al-Gizah, di mana di pulau ini telah menyediakan kemudahan pertempatan dan juga pasaraya, dan ini disediakan untuk kemudahan awam. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi juga telah menubuhkan Dewan Armada. Dewan Armada ini ialah satu badan yang bertanggungjawab untuk menyelia dan juga menguruskan berkaitan dengan pembinaan kapal-kapal besar dan juga kapal-kapal perang. Beliau juga telah membina Hospital Bimaristan Al-Atiq dan bangunan gedung ubat-ubatan bagi membolehkan ubat diagihkan kepada pesakit-pesakit mengikut grade. Ini bagi memudahkan pengagihan ubat-ubatan. Dan beliau juga telah menyediakan ruangan khas untuk wanita dan juga orang pesakit mental. Sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi yang ketiga dalam bidang politik ialah mengasaskan dinasti Ayyubiyah. Sengaja cikgu letakkan di tempat yang ketiga kerana huraiannya tidaklah terlalu panjang, maka cikgu letakkan di bahagian yang ketiga dalam aspek politik ini. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ialah pengasas kerajaan Ayyubiyah
di mana pada tahun 1174 beliau telah menjadi Sultan Mesir dan beliau kemudian mengisytiharkan kemerdekaan daripada kerajaan Saljuk dan mengasaskan kerajaan Ayyubiyah. Semasa pemerintahan beliau telah mengembalikan ajaran sunnah wal jamaah di Mesir, di mana sebelum pada ini percampuran ajaran iaitu ajaran Sunni dengan ajaran Syiah, dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengembalikan ajaran ahli sunnah wal jamaah di Mesir. Baik, sekarang kita lihat pula sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam bidang ekonomi. Baik, kalau kita lihat dalam bidang ekonomi ini, Salahuddin Al-Ayyubi telah mengambil pelbagai langkah untuk menambahkan sumber pendapatan negara. Dan antara sumbangannya ialah kita lihat seperti mengemaskinikan sistem percukaian. Cukai-cukai seperti cukai jizyah telah dikutip daripada golongan bukan Islam. Begitu juga dengan cukai fidyah yang dibayar oleh tawanan perang bagi menebus diri dan juga harta benda. Kharaj juga iaitu satu jenis cukai, iaitu cukai tanah, juga telah dikutip. Dan tidak terhenti setakat itu, kalau kita lihat, beliau juga telah menggalakkan sistem ekonomi terutamanya dalam sektor pertanian. Untuk menggalakkan bidang pertanian ini, Salahuddin Al-Ayyubi telah menyediakan dan menyelenggarakan sistem pengairan dan juga meningkatkan teknik-teknik pertanian. Selain itu, beliau juga telah menjadikan Mesir sebagai satu pusat pertemuan pedagang dengan membina banyak pasar-pasar di Mesir dan juga di Syria. Maknanya, beliau telah membina banyak pasar-pasar baru dan juga menambah baik pasar-pasar yang sedia ada. Ini bagi memberi kemudahan kepada pedagang-pedagang untuk menjalankan aktiviti perdagangan di Mesir dan di Syria. Sekarang cuba lihat pula sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi dari aspek sosial. Yang pertama, memulih dan membangunkan negara. Sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam aspek sosial ini boleh dilihat di mana beliau telah memberi penekanan kepada pemulihan benteng kota Kahirah. Ianya telah diawasi oleh seorang tawashi. Tawashi ini ialah seorang jurutera bangunan. Benteng ini sebenarnya dibina untuk mengawal negara daripada dicerobohi oleh musuh. Dan Salahuddin Al-Ayyubi juga telah mengarahkan pembinaan kubu Qal'ah Al-Jabal bagi membendung saki-baki musuh yang masih ada di Qahirah. Sumbangannya dalam bidang sosial tidak terhenti setakat itu, di mana kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi ini juga telah membangunkan pasar Ar-Rawdah dan Al-Ghizah sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, dan beliau juga telah mengubah sebuah dewan dalam Istana Lama untuk dijadikan hospital. Sebuah bangunan gedung ubat-ubatan juga telah disediakan bagi memudahkan pengagihan ubat kepada pesakit-pesakit. Dan hospital ini telah menyediakan sebuah ruangan khas untuk pesakit-pesakit wanita dan juga pesakit-pesakit mental. Ini untuk memudahkan mereka mendapat urusan perubatan. Sebagai seorang yang sangat cintakan ilmu pengetahuan, Salahuddin Al-Ayyubi juga telah banyak membina sekolah-sekolah dan telah menjemput golongan-golongan ulama dan cerdik pandai untuk datang ke negaranya. Beliau juga telah mewujudkan satu sistem pendidikan prasekolah iaitu Al-Katib yang diperkenalkan bagi menggalakkan kanak-kanak mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis serta meningkatkan kemahiran dalam seni khat. Selain itu, mereka juga akan diajar dengan asas ilmu matematik, syair dan juga kata-kata hikmat serta melatih mereka untuk beribadat. Baik, sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam bidang sosial yang kedua ialah menyemai sikap tolak ansur dengan penganut Kristian. Meskipun tentera-tentera Islam telah berjaya mendapatkan Baitul Maqdis, namun Salahuddin Al-Ayyubi telah mengamalkan dasar tolak ansur dengan memberikan kelonggaran kepada orang-orang Kristian untuk mengunjungi Baitul Maqdis dan beribadat di sana. Dalam satu tulisan penulis barat yang bernama Lin Poli, beliau mengesahkan bahawa Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang yang baik hati dan mencegah rakyatnya daripada membalas dendam. Beliau menulis bahawa
Salahuddin menunjukkan ketinggian akhlaknya ketika orang-orang Kristian menyerah kalah, dan tenteranya sangat bertanggungjawab menjaga peraturan di setiap jalan dan juga mencegah daripada segala bentuk kekerasan sehingga tidak ada kedengaran orang-orang Kristian yang diinyanya. Yang ketiga, memajukan aspek pendidikan. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pendakwah dan beliau telah berusaha untuk menyebarkan agama Islam dan sangat mengambil berat tentang keutuhan agama Islam. Selain daripada mendirikan masjid di merata-rata tempat, beliau juga telah melaksanakan undang-undang Islam dan beliau mengembalikan semula pengaruh mazhab Sunni di Mesir. Masjid-masjid yang dibina adalah seperti Masjid Amru Al-As, Masjid Al-Azhar dan lain-lain. Dan masjid-masjid ini telah menjadi pusat pembelajaran yang penting, iaitu ilmu tafsir. Sebagaimana yang telah dinyatakan tadi bahawa beliau juga telah memberikan perhatian terhadap sistem pendidikan prasekolah yang diberi nama Al-Khatib. Baiklah para pelajar sekalian, sebagai penutupnya dapatlah dikatakan bahawa sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam mengembangkan dan mengembalikan kesucian agama Islam adalah amat besar. Ini jelas dapat dilihat melalui kejayaannya mengembalikan kota suci Baitul Maqdis ke tangan orang Islam. Beliau juga turut berusaha memulihkan imej umat Islam dengan membawa kembali masyarakat Islam mengamalkan ajaran ahli sunnah wal jamaah ke dalam masyarakat yang masih kekal sehingga kini. Baiklah para pelajar sekalian, cikgu rasa cukup sekadar itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.